Kami daripada kumpulan 18 ingin membentangkan tentang sains bab 5 iaitu termokimia. Kumpulan kami terdiri pada 5 orang iaitu Aisyah Farahin yang buat slide ni lah. Saya Abdullah Faizal, Muhammad Rafizuddin, Nur Muhammad Firdaus dengan Nur Alisa Insyirah. Apa itu termokimia? Termokimia ialah kajian tentang perubahan haba dalam bentuk tindak balas kimia. Tindak balas kimia dibahagikan kepada dua jenis iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Tindak balas eksotermik adalah tindak balas kimia yang membebaskan tenaga haba daripada persekitarannya. Contohnya, pembekuan ais, pembakaran dan juga letupan. Tindak balas endotermik pula ialah tindak balas kimia yang menyerap tenaga haba daripada persekitarannya. Contohnya, fotosintesis, membuat kek dan juga kitaran hujan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Sejahtera kepada semua rakan dan guru. Saya Nur Emilia Danisha akan membentangkan tentang elektrik dan kemagnetan. Pertama sekali, kita perlu mengetahui sumber tenaga. Sumber tenaga terbagi pada dua iaitu boleh diperbarui dan tidak boleh diperbarui. Boleh diperbarui ialah sumber yang boleh diganti dan tidak akan habis. Manakala tidak boleh diperbarui ialah sumber yang tidak boleh diganti dan akan habis. Seterusnya ialah proses penjanaan tenaga elektrik. Tenaga elektrik boleh dihasilkan melalui proses aruhan elektromagnet. Elektrik akan dihasilkan apabila medan magnet terpotong. Arus yang dihasilkan dinamakan sebagai arus teraruh. Tenaga elektrik boleh dijana di stesen jana kuasa. Yang pertama adalah penjana kuasa terma. Penjana ini menggunakan petroleum, gas asli dan arang batu sebagai sumber tenaga. Prosesnya adalah bahan api akan dibakar, kemudian air akan dididihkan menjadi steam, lalu steam akan memutarkan turbin. Akhirnya tenaga elektrik akan dihasilkan. Perubahan bentuk tenaga daripada tenaga kimia kepada tenaga haba kepada tenaga kinetik dan akhirnya menjadi tenaga elektrik. Seterusnya penjana kuasa hidroelektrik. Penjana ini menggunakan air sebagai sumber tenaga. Air tersimpan di kawasan takungan air lalu disalurkan dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. Aliran air itu akan memutarkan turbin dan menjadikan tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga daripada keupayaan graviti kepada tenaga kinetik dan akhirnya menjadi tenaga elektrik. Seterusnya penjana kuasa tenaga nuklear. Penjana ini menggunakan bahan radioaktif seperti uranium sebagai bahan apinya. Prosesnya adalah tindak balas nuklear. Air dididihkan menjadi steam. Steam akan memutarkan turbin lalu menjadi tenaga elektrik. Perubahan bentuk tenaga adalah tenaga nuklear kepada tenaga haba kepada tenaga elektrik dan menjadi tenaga elektrik. Akhir sekali adalah penjana kuasa biojisim. Prosesnya adalah mentana dihasilkan oleh biojisim. Lalu air akan dididihkan dan menjadi steam dan steam akan memutarkan turbin lalu menjadi tenaga elektrik. Perubahan bahan kimia adalah tenaga kimia kepada tenaga haba kepada tenaga kinetik dan akhirnya menjadi tenaga elektrik. Seterusnya arus terus dan arus ulang-alik. Arus terus ialah arus elektrik yang mengalir dalam satu arah sahaja dan arus ini tidak boleh dikawal. Contohnya seperti bateri, solar dan kereta mainan. Arus ulang-alik pula adalah arus elektrik yang alirannya boleh berubah secara berterusan dan arus ini boleh dikawal sepertinya kipas dan pembakar roti. Seterusnya kita akan masuk kepada osiloskop sinar katod ataupun OSK. Alat ini adalah alat elektronik yang boleh digunakan untuk menunjukkan perbezaan bentuk graf, arah arus dan perubahan voltan bagi AU dan AT. Dalam raja ini adalah beberapa fungsi untuk button yang ada dekat osiloskop sinar katod. Seterusnya adalah transformer. Transformer digunakan untuk mengubah voltan bagi arus ulang-alik. Transformer terbagi pada dua iaitu transformer injak naik dan transformer injak turun. Transformer terdiri daripada teras besi lembut berlamina, gegelung primer dan gegelung sekunder.
Jenis transformer pertama adalah transformer injak naik. Voltan primer input lebih sedikit daripada voltan output yang sekunder. Bilangan lilitan pada gegelung primer lebih sedikit daripada bilangan gegelung sekunder. Itu contoh rajah simbol boleh lihat. Jenis transformer kedua iaitu transformer injak turun. Voltan primer input lebih tinggi daripada voltan sekunder output. Bilangan lilitan pada gegelung primer lebih tinggi ataupun lebih banyak daripada bilangan gegelung sekunder. Rumus untuk penyelesaian masalah berkenaan transformer. PP perlu dibahagikan dengan VS bersamaan dengan nilai bilangan lilitan gegelung primer dibahagikan dengan bilangan lilitan gegelung sekunder. Sedikit tips untuk mudah mengingati adalah VP bersamaan dengan P bersamaan primer, S bersamaan dengan sekunder. Contohnya, berapakah bilangan gegelung sekunder NS supaya mentor dapat menyala dengan keserahan yang normal? Maksudnya kita perlu mencari nilai NS. Maka penyelesaiannya adalah masukkan nilai-nilai yang ada dalam rajah tersebut lalu dibahagikan dan didarab saja. Maka nilai NS adalah 20. Seterusnya penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Yang pertama, tenaga elektrik akan dihasilkan di stesen jana kuasa lalu akan memasuki laluan yang terdapat transformer injak naik dan daripada 11 kV akan menjadi 25 kV. Dan lalu akan melalui rangkaian grid nasional untuk penghantaran melalui jarak jauh dan akan melalui stesen transformer injak turun untuk disalurkan kepada kawasan industri berat seperti kilang. Untuk elektrik akan disalurkan kepada rumah, pejabat hospital ataupun kawasan yang lebih kecil akan dilalui dengan pencawang bahan. Seterusnya sistem pendawaian elektrik di rumah. Terdapat kabel utama, kotak fuse utama, meter elektrik, unit pengguna dan kotak fuse dan litar kuasa. Bahagian sistem pendawaian elektrik dan fungsinya. Meter elektrik untuk mengukur jumlah tenaga elektrik yang digunakan. Suis utama untuk memutuskan bekalan kuasa elektrik apabila tenaga elektrik tidak digunakan lagi. Fuse utama untuk memutuskan litar jika arus melebihi nilai yang selamat. Dawai hidup untuk mengalirkan arus elektrik dari pencawang bahagian ke tempatan ke rumah. Dawai bumi menyambungkan peralatan elektrik secara langsung ke bumi. Dawai neutral untuk mengalirkan arus elektrik dari rumah ke pencawang bahagian dan akhir sekali pemutus litar untuk memutuskan arus elektrik yang mengalir melalui litar dalam keadaan luar biasa. Seterusnya kenal pasti bahagian dalam palang 3 pin. Dalam palang 3 pin terdapat dawai bumi, dawai neutral, dawai hidup, fuse, pencengkam kabel dan penebat luaran. Dawai bumi untuk membawa arus elektrik yang bocor ke bumi, dawai neutral untuk membawa arus elektrik kembali ke puncanya dan dawai hidup untuk membawa arus elektrik ke peralatan elektrik. Jenis palang. Palang terdapat dua jenis iaitu palang 3 pin dan palang 2 pin. Palang 3 pin mempunyai 3 dawai iaitu dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi, manakala palang 2 pin mempunyai 2 tamatan iaitu dawai hidup dan dawai neutral. Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah antaranya ialah suis, fuse 3A, 5A, 10A dan 13A, ELCB, MCB, dawai hidup dan pengalir kilat. Sebagai contoh rajah ni korang boleh tengok contoh MCB, ELCB dan pengalir kilat. Seterusnya ialah struktur fuse. Kawasan biru ini akan diisi dengan nitrogen ataupun butiran kuarza dan bekas biru ini diperbuat daripada sarung kaca atau porselin. Ini adalah wayar fuse dan di sini adalah penutup sesentuh logam. Pengiraan kos penggunaan elektrik. Kecekapan tenaga. Apa itu kecekapan tenaga? Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah. Cara pengiraannya ialah tenaga output yang berfaedah perlu dibahagi dengan tenaga input yang dibekalkan dan didarab dengan 100%.
Pengiraan untuk kuasa elektrik P ataupun watt perlu tenaga elektrik yang digunakan dalam unit joule dibahagikan dengan masa yang diambil dalam unit saat. Seterusnya pengiraan arus elektrik I ataupun ampere. Cas elektrik perlu dibahagikan dengan masa yang diambil dalam unit saat. Dan akhir sekali, pengiraan voltan, volt, tenaga elektrik yang digunakan dalam unit joule perlu dibahagikan dengan cas elektrik. Pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Formulanya adalah tenaga elektrik yang digunakan kuasa kilowatt darab dengan masa dalam unit jam. Contoh masalahnya adalah sebuah cairan elektrik 2 kilowatt mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitung kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Cara untuk menyelesaikan adalah 2 kilowatt didarabkan dengan 10 bahagi 60 jam sebab 10 tu minit, so kena bahagi dengan 60. Jadi jawapannya perlu didarabkan dengan 21 sen sebab setiap unit 21 sen, maka jawapan akhir adalah 7 sen. Sedikit notes, cara untuk menukarkan watt kepada kilowatt adalah perlu dibahagikan dengan 1000. Contohnya 130 watt. Untuk menukarkan kepada kilowatt bahagi dengan 1000, maka jawapan akhir adalah 0.13 kilowatt. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hi, Assalamualaikum and selamat sejahtera. My name is Dami Atika. I'm from group 20. Hari ini saya akan bentangkan bab 7, tenaga and kuasa with my fellow group mates, nama Surah Syamila, Zia Ilham, Nur Syabika and Aisyah. We will start with Zia first. Apakah maksud kerja berdasarkan sains? Kerja W didefinisikan sebagai hasil darab daya F dan sesaran dalam arah daya iaitu W sama dengan Fs. Sesaran ialah jarak yang dilalui mengikut arah yang tertentu. Unit SI bagi kerja ialah joule. 1 joule J, kerja dilakukan apabila daya 1 Newton digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya iaitu 1 J sama dengan 1 Nm iaitu 1 Newton meter. Berikut merupakan contoh pengiraan kerja yang dilakukan. Rajah tersebut menunjukkan seorang murid yang mempunyai berat badan 400 N iaitu 40 kg dengan beban di tangannya 100 N iaitu 10 kg menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Penyelesaian pada soalan ini ialah W, kita menggunakan rumus W sama dengan F dan F darab X. F darab S. 400 darab 100 sama dengan, alamak. Yang darab tu sebenarnya salah type. Jadi yang darab tu tambah. Sebab kita perlu tambahkan sekali. Berikut merupakan contoh mengira kerja yang dilakukan. Rajah menunjukkan seorang murid yang mempunyai berat badan 400 N iaitu 40 kg dengan beban di tangannya 100 N iaitu 10 kg menaiki tangga dengan tinggi tegak 3 meter. Penyelesaian pada soalan ini ialah 400 tambah 100 N iaitu Newton darab 3 meter. Total untuk beban ialah 500 Newton darab 3 meter sama dengan 1500 Joule.
Seterusnya, tenaga dan kuasa. Tenaga didefinisikan sebagai keupayaan untuk melakukan kerja. Unit SI bagi tenaga adalah Joule. Apabila daya 1N digunakan untuk menggerakkan objek sejauh 1 meter dalam arah daya, tenaga 1 Joule telah digunakan. Seterusnya, kuasa. Kuasa didefinisikan sebagai kadar melakukan kerja. Unit SI bagi kuasa ialah watt. 1 Joule J kerja. Apabila 1 Joule J kerja dilakukan dalam masa 1 saat, S kuasa sebanyak 1 watt telah digunakan. Berikut merupakan contoh pengiraan kuasa dalam aktiviti harian. Aktiviti harian yang akan dilakukan di sini ialah pemberat 150 N Newton diangkat setinggi 1 meter dalam masa 0.5 saat. Penyelesaian, kita perlu mencari kerja yang dilakukan, kira kerja yang dilakukan. Jadi total kerja yang dilakukan ialah 150 Joule. Kuasa yang diperlukan, kita perlu menggunakan rumus di atas, iaitu kuasa sama dengan kerja yang dilakukan bahagi masa. 150 bagi 0.5 saat dapat 300 watt. Untuk subtopik seterusnya, saya akan serahkan kepada Aisyah. Seterusnya, tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke sesuatu ketinggian dari permukaan bumi. Tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. mgh ialah M ialah gc objek dalam unit kg, G ialah pecutan graviti dalam unit ms2, H ialah ketinggian dalam unit m. Boleh rujuk Rajah 7.8. Rajah 7.8 menunjukkan objek yang berjisam M diangkat setinggi H menegak dari permukaan bumi. Kerja yang dilakukan sama dengan daya darat bersasaran pada arah daya sama dengan berat darat tinggi diangkat sama dengan dalam kurungan M darat GH, M darat G darat H sama dengan MGH. Oleh sebab tiada bentuk tenaga lain yang dihasilkan, maka semua kerja yang dilakukan terhadap objek itu akan ditukarkan kepada tenaga keupayaan graviti. Seterusnya saya akan serahkan kepada Aisyah. The picture on the right shows the steps on how to refill a stapler. There is a spring that is stretched and then later released in the process. The stretched spring produced by the force helps move the staples in the direction of the force. A spring that is compressed or stretched possesses elastic potential energy. Elastic potential energy is the work done to compress or stretch an elastic material over a displacement of x from the position of the equilibrium. F stands for the elastic potential energy formula is shown here. F stands for stretching or compression force in N, while X stands for the displacement from the equilibrium position in M. The relationship between work and elastic potential energy. Assume a spring is stretched x meters with a form of Fn, so the value of force acting on the spring changes from 0n to Fn, as shown in the graph.
For situations involving springs, work done is equivalent to the area under the Fx graph. Kinetic energy. Kinetic energy is the energy possessed by a moving object. The formula for kinetic energy is shown here on the slide. M stands for mass in kilogram, while V stands for velocity in m. Tenaga. Prinsip keabadian tenaga menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi hanya boleh berubah-ubah bentuknya. Sistem ayunan mengikut prinsip keabadian tenaga. Perhatikan rajah 7.11 dan 7.12. Mari kita lihat perubahan bentuk tenaga yang berlaku dalam ayunan bandul, ringkas dan ayunan spring berbeban sebagai prinsip keabadian tenaga. Keadaan. Selanjutnya kita akan melihat keadaan ladung bandul dan perubahan bentuk tenaga bagi ladung antara keupayaan tenaga T.U gravity dengan tenaga kinetik T.K. Pada kedudukan X, T.U gravity maksimum, ladung pada ketinggian maksimum. Pada kedudukan X ke Y, T.U gravity ladung berkurang, ketinggian semakin berkurang. T.K ladung semakin bertambah, kelajuan ladung semakin bertambah. Pada kedudukan Y, T.U gravity minimum. T.K sifar, ladung pada kelajuan maksimum. Pada kedudukan Y dan Z, T.U gravity ladung bertambah. Pada kedudukan Z, T.U gravity maksimum. Seterusnya, dari kedudukan Z ke Y, T.U gravity ladung berkurang. Ketinggian ladung semakin kurang. Pada kedudukan Y, T.U gravity minimum. Pada kedudukan X, Y, T.U gravity ladung bertambah. Pada kedudukan X, T.U gravity maksimum.